satu, kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah penyembung pewaris bangsa, kamilah penerangan bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Wakil Pelajar Saudara Muhammad Faris Rosaidi bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya Allah, pada pagi yang mulia ini bersempena dengan program webinar kedengaraan peranan wanita dalam pembentukan jati diri bangsa, kami menandatangan ini dengan bersyukur kehadrat-Mu ya Allah di atas nikmat limpah kurnia-Mu yang tidak terhingga ke atas kami sehingga kami dapat hidup dengan aman damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau gunakanlah kepada sahabat-sahabat kami ini dengan hati yang terang dan dada yang lapang. Kau gunakanlah kepada mereka dengan cahaya kefahaman ilmu-Mu. Gunakanlah kepada mereka dengan cahaya kefahaman ilmu-Mu, kesihatan tubuh badan, kecergasan akal fikiran dan kemudahan di dalam segala urusan. Serta gunakanlah kepada mereka dengan kejayaan dan kecemerlangan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, ya Munzilar Rahmah wa ya Fatihal Barakah. Jadikanlah program webinar kenegaraan ini program yang Engkau redai. Mudah-mudahan program pada pagi ini mendapat keberkatan dan meningkatkan pengetahuan kami serta memberi manfaat kepada universiti kita yang tercinta ini ya Allah. Jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan untuk menjadikan kami warga Malaysia yang harmoni. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kau beri pelayan manja yang ku sangat tenang rupanya tersimpan rahsia. Kau berikan cerita terpedaya bukan pengakhiran cerita luka sesabarnya diriku. Murahannya katamu ku bersuara, ku bersuara. Terima kasih ku ucap padamu selerai cengkaman jiwa. Let's go. Terpedaya pengakhiran cerita luka sejabar diriku. Murahnya katamu ku bersuara. Itu dia persembahan khas daripada saudara Syazri yang juga pelajar kita daripada Fakulti Filem, Teater dan Animasi. Terima kasih kepada kedua-dua pelajar kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang bersiaran di YouTube UiTM channel kita dan juga selamat datang kepada para penonton yang berada di studio hari ini. So, selamat datang ke webinar Peranan Wanita dalam Pembentukan Jati Diri Bangsa, Anjuran Institut Kepimpinan Pelajar dan Persatuan Wanita Universiti Teknologi, MARA Perwani. Okay. Saya, Nona Fisha binti Azmi, merupakan Koordinator Kenegaraan Institut Kepimpinan Pelajar, merangkap pengacara majlis anda pada hari ini. Kita bersiaran langsung dari bangunan Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin, UiTM Shah Alam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Okey, yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Hajah Roziah Muhammad Janoh, Naib Chancellor UiTM kita. Okey, yang berbahagia Profesor Dr. Hamidah Muhammad Saman, Timbalan Yang di-Pertua 2, Perwani UiTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Hadariah Bahrom, Penolong Naib Chancellor Pengantarbangsaan. Yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Penolong Naib Chancellor INKA. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Hajah Zuraida Ibrahim, Pengarah Institut Kepimpinan Pelajar, Barisan Ahli Mesyuarat Eksekutif Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Dekan-Dekan Fakulti, Rektor-Rektor UiTM Kampus Cawangan, Timbalan-Timbalan Dekan, Timbalan-Timbalan Rektor, Ketua Unit Kepimpinan Pelajar Kampus Cawangan, Majlis Perwakilan Pelajar, seterusnya keluarga UiTM dan hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersiaran di pagi Sabtu yang penuh barakah ini. Baiklah, kepada para penonton, jangan lupa untuk subscribe YouTube UiTM channel dan kongsikan pautan webinar hari ini di media sosial anda. Semoga dengan usaha ini kita sama-sama dapat menyebarkan ilmu demi kebaikan bersama. Baiklah, sebelum kita memulakan webinar pagi ini, mari kita sama-sama saksikan rakaman ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM. Mari kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera serta salam UiTM di hatiku. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajah Roziah Muhammad Janoh, Naib Chancellor UiTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Hamidah Muhammad Saman, Timbalan Yang di-Pertua 2, Perwani UiTM. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Hajah Zuraida Ibrahim, Pengarah Institut Kepimpinan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Barisan Ahli Mesyuarat Eksekutif Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Dekan-Dekan Fakulti, Rektor-Rektor UiTM, Kampus Cawangan, Timbalan-Timbalan Rektor, Timbalan-Timbalan Dekan, Ketua Unit Kepimpinan Pelajar, Kampus Cawangan, Ahli-Ahli Majlis Perwakilan Pelajar UiTM, CSC 2021-2022, seterusnya keluarga UiTM dan hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur
kerana Allah SWT, kerana dengan limpah dan kurnianya dan keizinannya kita dapat bertemu di ruangan maya ini sempena webinar peranan wanita dalam pembentukan jati diri bangsa. Webinar yang dianjurkan secara maya ini adalah sinergi kerjasama antara Institut Kepimpinan Pelajar, Bahagian Haiwan Pelajar dan Persatuan Wanita Universiti Teknologi Mara atau PUANI. Syabas dan tahniah kepada semua lihatan kuasa pelaksana yang bertekad menjayakan webinar yang sangat signifikan dengan keperluan wanita pada masa kini. Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Naib Chancellor UiTM yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajah Roziah Muhammad Jano atas kesudian menerima undangan untuk hadir sebagai ahli webinar kita, dan yang berbahagia Profesor Dr. Hamidah Muhammad Saman, Timbalan yang Dipertua 2 PUANI UiTM selaku moderator pada hari ini. Para hadirin sekalian, tajuk perbincangan pada hari ini bukanlah satu tajuk yang asing bagi kita. Wanita adalah harapan bangsa untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat dan berakhlak mulia di kemudian hari. Kedudukan wanita berjaya diangkat dalam mencapai matlamat pembangunan lestari atau SDG melalui matlamat kelima, keseksama jantina. Ini merupakan salah satu indikator penting kepada masyarakat Malaysia untuk menyedari akan peranan wanita dalam mencapai kesemarataan gender sekaligus memperkasakan agenda semua wanita di luar sana. Wanita memainkan peranan penting dalam pembentukan jati diri bangsa. Sifat atau ciri-ciri yang unik dan istimewa sebati dalam diri setiap wanita. Wanita yang mempunyai jati diri kuat berpegang teguh kepada adat, bahasa, budaya dan agama seterusnya menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang wanita itu. Ini juga merupakan identiti teguh bagi seorang wanita dalam membantu pembinaan bangsa bagi sesebuah negara. Kemunculan pandemik COVID-19 sejak tahun 2020 telah memberikan impak yang signifikan kepada golongan wanita. Sebelum ini, secara umumnya golongan wanita bekerja daripada pejabat dari jam 8 hingga 5 petang. Tapi pada hari ini, golongan wanita telah bekerja hampir 24 jam sehari. Bekerja dari rumah bagi seorang wanita adalah satu tugasan yang mencabar mental dan fizikal mereka. Mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pekerja, isteri dan menguruskan anak-anak dalam satu masa. Keadaan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menyokong dan sentiasa membantu wanita menghadapi pertembungan era kepesatan, teknologi dan krisis pandemik. Selaras dengan pembentukan jati diri wanita bagi sesebuah negara, terdapat pelbagai isu dan cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani. Ini merangkumi penglibatan wanita dalam politik, kepimpinan, sains dan teknologi. Diharapkan dengan adanya sesi webinar sebegini dapat menjadi platform kepada golongan wanita untuk berbincang dan berkongsi pendapat akan idea mengenai isu dan trend semasa yang berkaitan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Institut Kepimpinan Pelajar, Bahagian Haiwan Pelajar dan juga Persatuan Wanita Universiti Teknologi Mara atau PUANI kerana telah pun berjaya bekerjasama untuk menjayakan program yang julung-julung kali diadakan pada hari ini. Jutaan terima kasih juga saya rakamkan kepada Naib Chancellor UiTM yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajah Roziah Muhammad Jano atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Saya sesungguhnya akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu memberikan impak kepada pemerkasaan wanita dalam pelbagai sektor. Saya sudahi dengan ucapan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Sazli Syahibi.
Beliau tidak dapat bersama kita pada hari ini kerana terlibat dalam bengkel penjenamaan hal ehwal pelajar di Pusat Latihan UiTM Kampung Gajah. Semoga dengan ucapan tersebut memberi semangat kepada kita untuk terus kekal mencari ilmu demi anak bangsa. Baiklah, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada moderator, eloklah saya memperkenalkan siapakah gerangan moderator kita hari ini. Moderator kita pagi ini ialah Yang Berbahagia Profesor Dr. Hamidah Muhammad Saman, Timbalan Yang di-Pertua 2 Perwani UiTM. Jawatan hakiki beliau ialah buat masa sekarang ini menjalankan tugas sebagai Dekan Penyelidikan Jaringan Industri dan Alumni bagi Kolej Kejuruteraan UiTM. Dan beliau telah berkhidmat di UiTM selama hampir 22 tahun. So sehingga saat ini kita yakinlah masih lagi mengalir darah UiTM dalam dirinya. So saya dengan rasa rendah diri menyerahkan majlis kita pagi ini kepada moderator kita yang berbahagia Profesor Dr. Hamidah Muhammad Saman, Timbalan Yang di-Pertua 2 Perwani UiTM. Dijemput moderator dan panel ke atas pentas. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajah Roziah Muhammad Janur, Naib Chancellor UiTM. Bersama kita di studio pagi ini juga yang berbahagia Profesor Dr. Hadariah Bahrun, Penolong Naib Chancellor Pengantarabangsaaan. Yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Penolong Naib Chancellor Inka. Yang berusaha Profesor Madya Datin Sri Dr. Nazura Muhammad Sayuti, Pengarah Jaringan Industri Community Alumni ICAN. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Hajah Zuraida Ibrahim, Pengarah Institut Kepimpinan Pelajar IKP, Barisan Ahli Mesyuarat Eksekutif Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Dekan-Dekan Fakulti, Rektor-Rektor UiTM Kampus Cawangan, Timbalan-Timbalan Dekan, Timbalan-Timbalan Rektor. Tidak lupa rakan-rakan saya daripada Perwani yang datang pada hari ini untuk memberikan sokongan kepada program ini, Ketua Unit Kepimpinan Pelajar Kampus Cawangan, Majlis Perwakilan Pelajar, seterusnya keluarga UiTM dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana yang mengikuti webinar ini secara langsung di YouTube UiTM channel. Selamat datang saya ucapkan ke webinar Peranan Wanita dalam Pembentukan Jati Diri Bangsa. Saya selaku moderator hari ini mengharapkan agar anda semua sebagai rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat walafiat. Ingat, duduk di rumah jika tiada keperluan, putuskan rantaian COVID-19. Juga dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang, pastikan keselamatan kita dijaga bersama. Hashtag kita jaga kita, hashtag kita UiTM. Baiklah, webinar kita pada hari ini adalah anjuran Institut Kepimpinan Pelajar IKP dan juga Persatuan Wanita UiTM Perwani. Buat pengetahuan semua, ini merupakan program bulanan IKP untuk mengetengahkan isu-isu yang berkaitan kenegaraan dan juga isu semasa untuk tontonan umum dan khasnya buat keluarga UiTM. Syukur, alhamdulillah hari ini
kita berjaya mengundang sebagai panel bagi webinar ini, dan beliau seorang yang sangat hebat, sangat berpengalaman dan sangat layak untuk mengupas topik pada hari ini, iaitu tidak lain tidak bukan Naib Chancellor UiTM yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajar Roziah Muhammad Janur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbagi Prof. Waalaikumsalam. Prof sihat? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Prof kerana sudi untuk memenuhi undangan untuk program pada hari ini dengan kesibukan yang berbahagia Prof. Dan saya rasa tidak perlulah saya memperkenalkan panel kita kerana kita semua maklum yang berbahagia Prof merupakan Naib Chancellor wanita UiTM yang pertama dan bukan calang-calang orang lah saya rasa untuk menerajui UiTM ni di antara universiti yang terbesar di Asia Tenggara dan di antara yang terbesar di dunia dengan pelajarnya seramai lebih kurang 200,000 orang dengan stafnya 15,000 orang. Saya pasti yang berbahagia Prof menghadapi pelbagai cabaran dan menjadi kebanggaan kita sebagai keluarga UiTM, khususnya wanita di luar sana. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada perkongsian kita pada pagi ini. Yang berbahagia Prof, kalau kita sebut wanita merupakan aset utama dalam pembentukan jati diri sesebuah bangsa. Jadi bagaimanakah Prof melihat perkembangan wanita itu pada hari ini dalam pembentukan jati diri bangsa? Terima kasih Prof Hamidah. Terima kasih kepada semua yang hadir secara fizikal dan juga secara dalam talian. Apa yang saya nak jawab ni, cerita jati diri jati diri wanita dan jati diri bangsa bagaimana wanita berperanan dalam membentuk jati diri bangsa sebenarnya kalau ikutkan maksud jati diri ni, dia kalau nak dikupas memang susah sebab dia cerita dalaman. Jati diri ni sebenarnya kekuatan dalaman, our strength Jadi yang tulen itu, yang tulen, bukan yang fake. Sekarang ramai orang kata plastik. Kita boleh berlakon, kita boleh buat macam-macam, tapi jati diri itu sebenarnya diri yang tulen dan diri yang murni lah orang kata So saya letakkan di situ, wujud dalam diri individu ataupun dalam kumpulan. Bila kita kata, jadi nak membentuk satu kumpulan itu mesti bermula dengan diri itu. Jadi kalau nak jadi membentuk jati diri bangsa, jadi diri setiap individu yang membentuk bangsa itu mestilah hebat. Okay, sebenarnya dalam konteks apa yang saya nak kupas, mungkin tak ada orang sebut benda ni, jati diri itu adalah framework. Kalau dalam research kita di universiti ni saya ada cerita framework. Kalau saya relatekan kepada framework dalam research tu sama saja dengan jati diri ni. Kalau framework research kita tak ada, apa maksudnya Prof? Maknanya research kita tak kukuh, tak solid. Kita punya research question tu tak betul. Dalam konteks jati diri sama juga. Kalau framework kita sebagai insan, sebagai seorang individu itu kita tak kukuh, maka kita boleh dilanggar, maka kita boleh ditolak dan kita boleh juga dipijak-pijak. Jadi jati diri tu penting kena ada framework. Jadi kalau orang nak pijak, dia tak telus, dia tak boleh kena pijak pun. Kan? Jadi pentingnya kita membentuk jati diri individu, jati diri bangsa, tak kira wanita atau lelaki. Dan kita hari ini dalam konteks nak cerita peranan wanita itu. Right? Tapi sebelum itu wanita tu mesti ada kuat jati dirinya dulu, framework itu. So saya cerita akan bentuk 3 Satu dari bentuk individu itu, di mana dalam konteks individu ni nanti saya akan sebut tentang mindanya,
kekuatan minda seorang individu tu, kekuatan spiritualnya dan juga kekuatan jasmaninya. 3 paksi individu ni akan membentuk framework ataupun membentuk jati diri seorang individu. Minda, rohani dan jasmani. Kalau saya sebut yang ni, ingatlah semua yang mendengar hari ni. InsyaAllah you boleh buat sendiri. Tak payah panggil siapa-siapa. Mungkin tak payah panggil saya pun. Kan? Sebab jati diri ni dia kena belajar sendiri. Kita kena terbuka diri kita, cari sendiri. Jadi kalau minda kita hebat, rohani kita hebat, badan kita sehat jasmaninya, insya-Allah jati diri itu kuat. Tapi ada juga orang yang mungkin jasmaninya tak berapa kuat tapi mindanya lebih hebat. Rohaninya lebih hebat. So dia balance. Tengok kalau yang lelaki Stephen Hawking, dia tak berjalan tapi hebat jati diri dia. Kan? Sebab mindanya hebat. So these 3 boleh balance, ikut diri sendirilah. Macam saya, kalau mungkin jasmani saya tak slim, kan? Tapi minda saya kuat. Kan? Kita kena tahu menilai diri kita. Kalau you tak berani menilai diri you, untuk menilai jati diri ni kita fail. Untuk jadi nak membentuk bangsa yang berjati diri kuat, setiap individu dalam bangsa itu kena boleh menilai diri dia sendiri. Okey, nanti saya akan sebut tentang jati diri bangsa tu sendiri. Saya nak relatekan soalan nombor 1 ni. Jati diri bangsa tu dalam konteks membangunkan jati diri ataupun framework, saya duk sebut jati diri, saya kata jati diri itu framework yang individu tadi. Jadi kalau dalam konteks bangsa dia jadi berapa pula? Adakah 3 juga? Macam mana nak kita kata bangsa mindanya? Dia tak jadi gitu. Dia jadi 5 perspektif. So peranan kita yang individu tadi yang dah ada framework hebat dalam segi mindanya, rohaninya, jasmaninya. Jadi kita kena tengok kita punya perspektif dalam bentuk yang 5 pula. 5 ni saya sebut social. Jadi kalau cerita pasal bangsa, kita kena tengok jati diri bangsa Melayu ni. Sebenarnya bangsa apa pun sebenarnya. Kalau bangsa India ke China ke Eropah ke, 5 perkara ni. Peranan kita dalam sosial. Peranan kita dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam ekologi ataupun environment, dalam politik. Kalau kita boleh nilai bangsa kita dalam konteks 5-5 ni, kita tengok di mana kita dalam 5 perspektif ni. Kalau kita boleh radarkan dia pada 0 sampai 100, dalam wanita itu duduk dekat mana. Kita mungkin tak nak ukur apa yang wanita keseluruhan satu dunia yang SDG nak buat. So kurang-kurangnya kita kena ukur dalam UiTM ni macam mana. Saya boleh kata social ni satu education, Prof. Education is one element of dalam social lah. UiTM ni bermainkan peranan yang penting. Kita 70% daripada warga dalam UiTM ni. Kita ada 200,000, 187 campur 18,000, 200,000. Pukul rata, 200,000 duduk dalam UiTM. 70% wanita. Ya, wanita student-student kita ramai. Ya, staff lagi ramai wanita. Jadi dari segi sosial kita dah menghampir 100% dalam konteks UiTM. Bukan kita nak berlawan di sini, cuma kita kena sedar, kita aware di mana kita, supaya dengan kita tahu di mana kita tu, kita akan realize dan kita boleh mencorakkan masa depan. Kita tak boleh takut. So you must know where you are at the moment, current state. Dalam konteks teknologi, dekan daripada dekan Fakulti Sains Komputer Matematik wanita. Wanita. Kan? Kalau kita ukur semua benda ni, kita dah berada di tahap yang boleh di quote unquote banggakan. Cuma saya tak suka berbangga diri, tapi kita dari segi data kita dah sampai melebihi 50%, I would say. Cuma mungkin dari segi ekonomi. Walaupun dalam konteks ekonomi, wanita, berapa wanita yang T20? Ada siapa kira? Tak ada.
Berapa persen yang B20 ada, B40 belum ramai. Tapi kita kena lihat benda ni. Jadi nak membentuk jati diri bangsa Melayu, kita kena realise kita di mana. Saya orang data, saya statistician. Cuma saya tak nak reveal lagi inilah kat mana kita. So we are responsible to know where we are. Jangan suruh orang lain ukur kita. Peranan UiTM ni. Saya Vice Chancellor UiTM. Dulu saya bekerja di bawah Vice Chancellor. Saya tukang cari data. Sekarang saya Vice Chancellor. Saya nak suruh semua orang wanita dalam UiTM ni kira kat mana you berada. Prof ada wanita. Yang menerajui Inka wanita. TNC, PNI kita wanita. Kan? Jadi, apa lagi yang kita takut? Bukan saya nak suruh you menyerang lelaki, tidak. Kita hormat lelaki. Tapi kita kena tahu kedudukan kita. Itu yang maksud saya. Dalam konteks environment pun sama, Prof. Jadi, environment ni, baru ni banjir. Peranan wanita, you tengok rumah-rumah yang dilanda banjir tu, saya sendiri, Allahu Akbar, banyaknya barang. Jadi peranan wanita dalam konteks environment, kita ada Prof Wardah yang jaga daripada pada fakulti U kan. Jadi saya boleh namakan wanita-wanita hebat dalam UiTM ini. Saya tak perlu namakan wanita-wanita hebat di luar. Saya kena menaikkan wanita-wanita dalam UiTM ini. Saya berhenti di situ dulu. Sebab nanti nak masuk politik. Kita punya menteri pun politik wanita. Menteri Pengajian Tinggi kita wanita. Nanti marah pula Datuk YB menteri tak sebut dia politik. Kita ada wanita juga kan. Alhamdulillah. Okey. Jadi jati diri itu adalah sifat dalaman. Dia bukannya sifat plastik ya. Dia adalah datang dari dalaman. Dan saya menarik perhatian saya ialah tentang framework tadi ya. Framework itulah yang akan membentuk diri kita dari segi 3 perspektif, iaitu rohani, minda dan jasmani ya. Saya pun macam Prof jugalah, jasmani pun kadang-kadang tak berapalah juga, tapi insya-Allah minda ni ya. Tapi jasmani itu pun saya rasa penting. Kita wanita kena jaga kesihatan diri. Dan dari segi bangsanya, 5 perspektif, iaitu sosial, ekonomi, ekologi, politik dan teknologi. Jadi yang berbahagia Prof tadi ada menyebut tentang peranan wanita juga dicatatkan dalam Sustainable Development Goal, iaitu untuk mencapai matlamat pembangunan mampan tentang kesaksamaan gender. Jadi apa pendapat yang berbahagia Prof? Bagaimanakah usaha ini dapat membentuk jati diri bangsa wanita itu sendiri? Okey, saya kena rujuk catatan sebab saya nanti akan lari daripada apa. Sebab bila saya bercakap ni, saya akan bercakap dia turun daripada langit. Okey, sebenarnya dari segi itu maksudnya ya, kesaksamaan gender ni ataupun gender equality ni memang telah diperhatikan oleh satu dunia ya. So peranan wanita penting untuk memastikan perkara tersebut berlaku. Kalau saya sebut ya di statistik di seluruh dunia, this one I pick up daripada internet lah ya. Worldwide 129 million girls wanita out of school. Dia tak pergi sekolah. Dekat UiTM ni memang kita dahsyatlah 70%. Tapi bila you tengok statistik satu dunia, 129 juta girls tak pergi sekolah. Okay? Only 49% of countries have achieved gender parity in primary school. Jadi kita kena bersyukur duduk Malaysia. Saya sebut ni sebab pelajar-pelajar kita yang 18 tahun ke atas. So kena bersyukur duduk di Malaysia. Sebab we are one of those countries. Ya, kita yang dah bagi ruang kepada semua orang. Kita ada polisi yang semua kena pergi sekolah. Tak kira lelaki, tak kira wanita. Perempuan ya. At the secondary level, the gap will even widen for the whole world. 42% of countries have achieved gender parity in lower secondary school. Total country in the world berapa tu?
Ada dia pergi dengan saya. Kita ada 192 countries in the whole world. Kalau 42%, 42% of countries have achieved. Maknanya yang tak achieve 60 berapa persen? 58%. Lebih tak sampai lebih lah lebih 50% lah. Okay? Dan 24% in upper secondary school. 24% of the countries yang sampai secondary. Tertiary definitely will be lesser, kan? Jadi meaning to say, kita kat Malaysia ni okey, kita kat UiTM ni lebihlah okey. Saya baru sebut statistik ni tadi, 70% of us are wanita. Okey? Jadi bila kita sebut peranan wanita ni dalam SDG, memanglah kita penting. So dari segi kesaksamaan wanita ni, kita di sini saya kata kita bersyukur sebab kita menggunakan juga Islamic values, mengamalkan Islamic values. Kalau Islamic values ni, wanita dengan lelaki ni sama je. Bukan sama dari segi konteks reka bentuk badannya, tidak. Ataupun dari segi rights-nya. I'm not a person yang go for women's right, tidak. Kita dah diberikan kelebihan, kesaksamaan itu dalam agama. Jadi no point saya nak menegakkan benang yang dah sedia tegak. Saya ubah, bukan menegakkan benang basah. Tak perlu kita tegakkan benang yang dah siap tegak. Dah ada pun dalam Quran mengatakan begitu. Nak lawangkan apa lagi? Kan? Cuma kita kena adalah, okey, saya sebenarnya tak ada halangan nak menjadi perkara ni, tak ada jadi halangan untuk membentukkan jati diri, ya. Jadi peranan wanita dan lelaki sama je sebenarnya. Okay. Dalam konteks itu, jati diri dalam bentuk sosial ni kita diberikan kewajaran yang sama, maka harapan kita tidak berlakulah apa yang kita selalu takut. Wanita selalu takut. Wanita macam kita at tertiary ni tak takut dah lah. Kan? Yang lelaki tu takut kat kita kot. Kan? Saya sebut dalam nada berseluruh lah, supaya ramai boleh masuk dan menyerap. Okey? Yang tidak sampai ke tertiary level, yang duduk di rumah, mereka takut sebab mereka tak tahu apa rights yang mereka ada. Itu sebab peranan wanita di kita ni, institusi pengajian tinggi yang ada ilmu, perlu mendidik komuniti di luar sana apa rights yang mereka ada. Bukan memperjuangkan kesaksamaan dari segi nak membantah ataupun membantah apa yang kaum lelaki buat, tapi lebih kepada menegakkan apa yang saya kata, benang yang dah tegak tadilah. Okey? Rights ni ataupun kesaksamaan ni dalam konteks kata perlu dihormatilah. Kita nak mengelak dari segi orang kata domestic violence. Okey? Wanita perlu berani untuk bersuara mengikut lagu tadi tu. Lagu yang dinyanyikan oleh pelajar kita tadi. Sekarang kita bersuara. Kalau you all dengar lah. Saya nampak macam pandang kat lain, tapi telinga saya mendengar. Okey? Alright? So jadi begitu. Jadi maksudnya kita dalam konteks dengan SDG ni, kita mestilah memacu keseimbangan ini dalam konteks untuk mengelakkan wanita kita dari konteks keganasan domestik ni. Memang berlaku, saya tak nak bagi statistik, tapi statistiknya ada. Berapa ramai keganasan domestik berlaku di Malaysia, tapi saya juga diberikan oleh pihak yang relevan, maknanya dia bagi data ni betul juga. Saya kata, Prof, yang lelaki pun ada domestic violence. Cuma tidak dilapor. Cuma tidak dilapor. Jadi saya nak sebut kat sini dari segi kesaksamaan, saya bukan highlight hanya wanita, tetapi ada juga yang lelaki yang menghadapi kes domestic violence. I'm a fair person. Alright? Okay? Kita tak, sebenarnya wanita ni kalau dalam konteks kita, ya, pelajar-pelajar yang mendengar di luar sana, kita bukan perlu bersaing dengan lelaki. Dan kita tak perlu bersaing pun dengan kawan sebelah kita. Sebab saya sambil ni nak mencakapkan
values di UiTM ni kita kena bersaing dengan diri kita. Sebab saya kata tadi, kekuatan diri tu yang nak dibangunkan. Kan? Jadi kalau you bersaing dengan diri kita sendiri, kita nak memperbaiki diri. Nak supaya jati diri kita tu lebih teguh dan lebih ampuh. Jadi kalau Minda tadi, kalau semalam kita tak berapa cerdik, hari ni kita nak lebih cerdik daripada semalam. Kerohanian, kalau semalam kita tak berapa nak beriman, hari ni kita nak lebih beriman. Kalau nak cari ukuran beriman tu macam mana, dah siap ada. 5 tu lah. Okey. Rukun iman 6, tapi yang nak melakukan syariat itu 5. Okey, jadi kalau dalam konteks itu, kalau jasmani itu, kalau kita sekarang berat, berapa berat? 70. Saya berat lebih daripada 70. Kalau kita berat lebih 80, nanti kita nak memperbaiki. Kita buat, maknanya kita bersaing dengan diri kita sendiri. Sebab bila kita bersaing dengan orang, kita akan gagal dalam nak membentuk jati diri kumpulan tu, bangsa. Jadi bantu kita supaya kita boleh bentuk jati diri bangsa. Dalam konteks itu, samping itu dari SDG tadi, kita janganlah orang kata apa, kita nak buat kesamaan itu lebih kepada untuk mengelak daripada saya kata violence dan juga tadi itulah atau di domestic violence dan juga ketaksamaan dari aspek banyak saya tak sebut, saya bolehlah sebut dari aspek macam-macam lah, dari segi sepatutnya wanita ni tidak dipergunakan. Itu yang kita cuba kena elak. Yang tu jati diri juga tu. Satu kita kena tipu. Itu pun kena pastikan yang muda-muda, wanita yang muda-muda. Kena jaga supaya bila jati diri kita kuat, apa pun datang kita tak ada masalah. Tapi yang menguatkan jati diri itu bukan diri kita sendiri, memang kita boleh latih, tapi Allah, doa mesti banyak. Okey. Ingin saya ulas balik apa yang Prof katakan tadi. Dari segi aspek Sustainable Development Goals, dikatakan mengikut statistik dunia worldwide, 60% ya girls masih tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Dan dari segi SDG banyak perlu dilakukan, tetapi di Malaysia alhamdulillah semua anak-anak kita, anak perempuan kita mendapat pendidikan. Even di anak-anak perempuan kita tiada masalah untuk mendapat pendidikan sehingga ke universiti, dan ramai wanita juga memegang jawatan yang tinggi sekarang di Malaysia, dan itu adalah soalan seterusnya. Dan dari segi kesaksamaan, ini tidak perlulah lagi kita ingin melaung-laungkan kesaksamaan lelaki dan wanita, kerana Islam itu sendiri telah meletakkan kesaksamaan, dan Islam itu juga meletakkan seorang isteri wanita ini di tempat yang tinggi Tetapi wanita ni sebenarnya yang penting perlu mengetahui tentang rights dia, hak-hak dia, dan jangan membiarkan diri dipergunakan itu juga adalah satu ciri-ciri jati diri bagi wanita jadi kita berbalik kepada soalan yang seterusnya. Secara umumnya pada hari ini kita lihat 20% wanita telah memegang banyak jawatan yang tinggi di sektor-sektor, semua sektor, industri ke, di ekonomi kan, termasuk dalam tampuk kepimpinan. Kita punya menteri juga, Kementerian Pengajian Tinggi juga seorang wanita Jadi adakah ini dipengaruhi oleh peranan wanita yang telah kukuh jati diri bangsanya? Apa pendapat yang berbahagia Prof? Okey. Dalam konteks negara luar, kemungkinannya jawapannya ya. Tapi dalam konteks Malaysia, saya rasa sedikit peranan dimainkan juga oleh lelaki-lelaki.
yang nak create balance tu. Awareness memang di peringkat middle management ada desakan lah. Contohnya politik, dia yang nak dapatkan apa yang you tanya soalan tadi tu dekat the political will untuk capai 20% tu tadi. It's a political will di peringkat bukan sahaja peringkat politik situ, peringkat kerajaan dan juga peringkat organisasi mana-mana pun. Kalau tak ada political will, perkara tersebut tak akan berlaku lah. That's why I said it's very important untuk kita tahu di mana kita. Okay? Contohnya, kalau saya sebut tadi tu, tak semestinya, kita tak ada di Malaysia ni yang rata-rata memperjuangkan women liberation. Tak ada. Mungkin ada satu dua kumpulan yang saya tahu, tapi tidaklah orang kata obvious, tak obvious. Cuma pada saya di peringkat politik memang ada. Di peringkat kabinet tu sendiri, kementerian, kita ada polisi. Ada polisi. Jadi itulah maksudnya political will. Di peringkat UiTM ni ada sasaran yang dikatakan 20% kita bisa capai. Itu baru 20%. Kalau ada 10 orang, 2 perempuan, kan? Kalau tengok macam tu, rasa macam sikit je, kan? Tapi wanita sekarang ni di Malaysia, dia maju ke hadapan. Kita nak dapatkan lebih daripada 20% ni, education is the formula. Pendidikan. Kan? Kalau 10, you nak jadi 2 tu wanita, kalau tak ada pendidikan, tak boleh. Macam mana you nak capai dalam sesuatu organisasi nak menjadi pemimpin tu? Kan? Pemimpin mesti dengan ilmu baru kita capai. That's why I said social tadi tu. Saya sebut social saja. Saya tak sebut benda teknologi dan sebagainya. Sikit saja sebut teknologi. Tapi social tu is actually core domain yang kita perlu fokus. Okay? So dalam konteks itu, kalau kita nak kata tadi apa soalannya tadi 20% ya. Pelopor-pelopor wanita yang terdahulu, contohnya saya tulis kat sini Tan Sri Fatimah Hashim, ataupun Tun Hasmah. Mereka ini adalah pelopor wanita yang daripada dulu lagi dah memecahkan apa yang kita selalu panggil glass ceiling, kan? Dulu nak jadi doktor mesti susah. Sekolah cikgu, ramai cikgu wanita, ramai cikgu sekolah rendah wanita. Then it moves on, dia jadi ramai lecturer wanita, kan? Kalau nak jadi ramai top CEO wanita, yang sekarang ni belum berlaku lah. Itu masih lagi less than 20%. Kalau nak kata dalam ownership pun belum sampai 20%. Betul tak tidak? Belum sampai 20%. Ownership of any businesses belum lagi. Yang berregister belum. Yang tu mungkin kita perlu usahakan, tapi kita kena tahu faktanya, kan? So jadi dekat situlah saya kata sebenarnya kejayaan ni tak mengenal kalau kita cerita tentang kejayaan, kita tak mengenal jantina. Tak mengenal jantina. Tapi kalau di sini hari ini kita nak cerita tentang jati diri bangsa, peranan wanita, kita adalah ibu, insya-Allah. Kita juga adalah adik ataupun kakak kepada somebody. Kita anak kepada somebody. Kita masing-masing ada peranan. Kita juga pelajar kepada somebody. Kita guru kepada somebody. Dalam konteks itu, banyak peranan yang kita boleh mainkan. Kalau nak menyentuh tentang kita sebagai ibu, kita lah nak membentuk masa depan. Ini soalan ni yang patut penting kita lihat. Peranan wanita membentuk jati diri bangsa masa depan. Saya dah bagi tahu tadi, framework individu 3, framework bangsa 5. Kalau mak saya dulu boleh kata, kau payahlah jadi cikgu. Mak saya tu, saya kalau wanita yang paling saya sanjung adalah arwah mak saya lah. Kau elok poi jadi cikgu je lah, Bong. Dia panggil saya Bong.
Bong tu kesayangan lah. Jadi kita untuk bentuk masa depan, ni yang muda-muda yang belum kahwin ni, kena ada vision board. Vision board. Kalau you kahwin, you nak pilih pasangan yang macam mana? Yang dah kahwin tu tak payah pilih dah lah. Yang belum kahwin, pilih pasangan yang macam mana? Sebab kita nak bentuk super bangsa. Contoh if you are aware, then it will become good. Hari ni saya bercakap tentang mungkin boleh panggil lain time lah pula kan. So vision board nak melahirkan bangsa yang hebat dari segi sosial tadi, hebat dari segi ekonomi, hebat dari segi teknologi. Jadi ramailah orang, anak-anak yang nanti 10 tahun pada sekarang boleh menyumbang dari segi pembangunan teknologi negara. Kalau tak ada orang fikir yang tu daripada sekarang, tak jadi. Memanglah kerajaan buat rancangan Malaysia ke-12, rancangan Malaysia ke-13. Masuk ke rancangan nak pilih pasangan tadi dalam RMK 12? Tak. Siapa yang pernah cakap ni dulu? Tun Mahathir pernah cakap. Dia kata kita kena ada 70 juta kan. Itu je lah yang pernah saya dengar. Yang lain semua kita become technical. Kita punya sasaran tu. Tapi hari ni sebab you panggil saya kat sini, you nak bentuk masa depan. Bentuk masa depan orang kan. Orang tu lahir daripada woman. Right? So woman tu dia datang dari pasangannya. Kan? We have to be very realistic in this. Saya open. Jadi kalau nak pilih pasangan, jangan pilih yang tak betul. Betul? Jadi peranan parents pula yang menentukan. Ada peranan mak bapak juga. Kalau mak bapak bukan dipilih duit saja. Oh, anak menantu, bakal anak menantu ni mesti daripada orang-orang kaya jadi. Jadi yang ini saya nak sentuh. Jauh tu kata jadi. Okey. Jadi kalau kita nak pilih siapa, guide mana nak pakai? Rasulullah dah bagi guide. Saya tak payah cakap nak pilih pasangan yang macam mana. Kalau ada wanita yang cantik, dia untuk lelaki dia bagilah kan. Tapi sekarang ni wanita boleh juga refer benda ni. Kan? Nak pilih pasangan yang baik dalam konteks wanita, pilih yang pandai, yang beragama. Saya pun, parents pun, kalau nak pilih menantu, cari menantu yang pandai baca Quran. Betul? Lebih kurang gitulah. Panjang ceritanya, dia cakap ustazah pula kita. Tapi itu dalam konteks nak melahirkan, sebab soalannya nak melahirkan masa depan, rakyat masa depan, bangsa masa depan yang berjati diri. Dia tak boleh mula dekat sekolah, dia tak boleh mula dekat universiti, dia mula dalam perut. Kan? Kita lihat. Dan sekarang ni banyak. Bila dalam masa mengandung pun orang dah ajar dengar Quran, which is good. Tapi tak aware kenapa kita buat benda tu. Jadi apa benda kita buat, kita kena aware. Itulah setakat ini. Panjang pula cerita. Okey, pada awal tadi Prof ada memberikan statistik ya. Ya. Sebab visi kita ni orang statistik. Jadi saya terpaksa berhati-hati dalam memberi statistik ya. Statistiknya penglibatan wanita sebagai pemegang jawatan tertinggi atau utama di Malaysia ini masih rendah ya. Tetapi itu bukanlah parity atau penting, tetapi yang lebih penting ialah sumbangan wanita terhadap pembangunan jati diri. Tak kiralah wanita itu bertugas sebagai guru, pensyarah ataupun sebagai isteri ya, sumbangan dia itu. Dan saya bersetujulah wanita ini yang jati diri ini sebenarnya dia datang daripada ibu bapa ya. Jadi adalah amat penting untuk mendapatkan pasangan yang kita baliklah semula kepada agama. Saya rasa apa-apa pun kita masih berlandaskan agama dan model yang Rasulullah
kita itu adalah model yang terbaik untuk kita melahirkan generasi yang mempunyai jati diri yang tinggi. Itulah sedikit tentang apa yang diperkatakan oleh yang berbahagia Prof. Jadi kan dari apa yang dikupas bagaimanakah kita ingin mengiktiraf peranan wanita dalam pembinaan negara bangsa pada hari ini? Saya bagi dua. Pengiktirafan ini ada dua bentuk. Kalau nak secara menyeluruh, saya minta lah semua orang, bukan hanya lelaki lah, dia kena menghormati wanita. Nak mengiktiraf ni, wanita itu perlu dihormati. Yang first time tadi saya sebut, bukan diinjak-injak, bukan dipijak-pijak, bukan ditampar-tampar. Okay. Marah ni ada tahapnya. Ya, memang kita acknowledge marah. Sebab marah ini perasaan. Jadi kalau marah, tapi janganlah ditampar-tampar. Patut diajar-ajar. Kan? Begitu. Jangan diherdik-herdik. Herdik ni itu pengiktirafan pada saya. Kalau nak diiktiraf wanita secara menyeluruh. Okay, saya nak kata ada dua pengiktirafan. Satu yang general. Orang biasa pun boleh iktiraf wanita. Dengan cara tidak berlaku ganas. Dia hormatlah. Kan? Dia hormat. Men hormat kita. Atau kawan-kawan kita hormat kita. Jangan disumpah seganah. Meaning to say, sebagai wanita kita dihormati, negara kita akan jadi aman, keluarga Malaysia yang harmoni lah. Okay? Macam apa yang diajukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya? Keluarga Malaysia. Semua orang di Malaysia ni satu keluarga. Jadi kita menghormati. Jadi untuk mengiktiraf wanita di Malaysia ni, hormatilah mereka. Macam mana kita nak tahu sama ada kita dihormati atau tidak? Boleh ukur juga tu. Sekarang siapa ukur? Tak ada siapa ukur. Tak ada siapa relate kepada pengukuran yang saya nak cakap. Kalau kes domestic violence tadi tu, kita tengok kalau dia menurun, kita have improve. Kalau rape cases menurun, insya-Allah itu pun menunjukkan kita makin dihormatilah. Tapi kalau masih lagi tinggi, belum diperbaiki. We are not yet. First world pun ramai juga, masih ramai statistik. Tapi third world or second kita punya world ni masih lagi tinggi. Maknanya wanita masih belum dihormati. Tapi bila belum dihormati, janganlah mengatakan apa-apa. Sebenarnya kita belum diiktiraf. Belum ada pengiktirafan oleh masyarakat biasa-biasa. Tapi kalau nak mengiktiraf wanita yang telah membina jati diri atau menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang berjati diri tadi, kalau boleh dikenal pasti peranannya, boleh saja dibagi melalui pengiktirafan lah. Okay. Nak bagi apa contohnya, anugerah, gelaran, pangkat bila tiba waktunya lah. Of course currently kena semua ada evidence. Payah nak bagi gelaran ni, payah nak bagi pangkat kan, semua kena bagi evidence. Jadi untuk wanita-wanita yang di bawah sana, kawan-kawan kita, kalau nak buat kerja nak diiktiraf yang kedua ni tadi, buat tu simpan surat lantikan, simpan aktiviti, simpan gambar. Bila time orang nak bagi gelaran, submit lah. Itu contoh. Tapi ramai saja orang yang sebenarnya buat kerja tanpa memerlukan pengiktirafan yang nombor 2 tu. Mereka buat untuk pengiktirafan yang pertama tu. Lebih nak dihormati dan mendapat redha Allah. Yang tu kita boleh buat pada hari yang berlainan untuk sesi yang lain. Mungkin pewani pula boleh jemput macam mana kita nak mengenal diri. Okey. Buat pengetahuan semua, yang berbahagia Prof juga merupakan yang di-Pertua Pewani, ya.
Terpaksa Okey. menerima setelah tidak ada. Terpaksa menerima ya, sebab wanita sangat memerlukan bimbingan wanita seperti yang berbahagia Prof ya. Sekarang ni saya ingin mengingatkan kepada para penonton di luar sana, sekiranya ada komen sama ada bersetuju atau tidak bersetuju tentang apa yang dikupaskan bolehlah hantar maklum balas itu atau pertanyaan di live chat YouTube UiTM channel ya. Jadi soalan yang seterusnya, seperti yang semua maklum, yang berbahagia Prof merupakan Naib Chancellor wanita yang pertama di UiTM ya. Satu kejayaan yang membanggakan kaum wanita di UiTM dan juga di luar sana. Jadi bagaimana yang berbahagia Prof melihat wanita pada masa akan datang dengan kejayaan yang berbahagia Prof miliki saat ini? Terima kasih Prof. Saya sebenarnya, yalah ramai orang tanya ni. Tapi saya ni orang yang bukanlah suka sangat nak cerita tentang kebanggaan diri ya. Tapi lebih kepada saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semua orang yang menyokong ataupun yang contribute kepada pelantikan saya. Contohnya lembaga pengarah UiTM, kalau tanpa board of directors kita nama saya tak naik ke atas juga. Okay. Kalau tidak kerana yang berhormat menteri saya melantik saya, bersetuju untuk melantik saya, dia tak akan, nama saya tak sampai juga, saya tak dapat juga kan. Tapi of course semua perkara itu ditentukan Allah. Jadi saya syukur, hari-hari saya syukur pada Allah kerana bagi penghormatan dan kemuliaan ini. Tapi saya cuba jalankan, saya jalankan amanah yang diberikan ini sebaik mungkin. Tapi pada masa yang sama, untuk apa yang saya boleh buat untuk menggerakkan masa depan, seperti yang saya cakapkan tadilah. Kita nak semua warga UiTM ini, bukan saja wanitanya, lelakinya, menjadi orang yang boleh membentuk jati diri bangsa yang hebat. Okay, menyumbang. Bukan saja akademiknya, adminnya juga, ya, staf-staf pelaksana, staf-staf sukukan dan sebagainya. Jadi kejayaan kita ni, kejayaan saya ni sebenarnya adalah kejayaan semua orang. Okay? Dan saya pun sebenarnya orang kata soalan semalam dalam Awani, soalan Cepumas. Dia tanya saya, setelah 65 tahun UiTM ataupun ITM ditubuhkan, why now? Why not dulu? Dia kata. Dan saya jawab, memang saya pun rasa itu rezeki lah namanya kan. Saya tak kata saya adalah orang yang terpaling hebat, wanita paling hebat dalam UiTM ini. Tapi saya kata ada ramai wanita hebat di dalam universiti ini yang boleh sebenarnya menjadi Naib Chancellor. Cuma saya nak pesan satu untuk semua wanita yang muda-muda yang akan dilatih. Saya akan latih insya-Allah. Saya jurulatih yang, saya kena kata saya jurulatih yang hebat. Kita nak yang muda-muda ni aware tentang pengurusan. Untuk jadi Vice Chancellor, saya notice sepanjang 130 hari saya jadi Vice Chancellor. Hari ni 130 hari. Okey, saya jadi Vice Chancellor. Yang paling utama sekali ialah keupayaan membuat keputusan. Kalau wanita tak berani buat keputusan, kita opt for yang nombor 2. Sebab nak buat keputusan ni kena nombor 1. I think mungkin itu sebenarnya yang banyak wanita tak nak jadi nombor 1. Sebab bila you buat keputusan, tanggungjawab itu ada di tangan you. Kena beranilah buat keputusan. Kalau A, kalau B, B. Kan? Tapi lelaki berani buat keputusan. Saya kena kata yang itulah. Ya? Betul? Jadi itu maksud saya lah dalam konteks itu. Kalau kita, soalan you tadi tu kan, saya merupakan Naib Chancellor, adakah selepas ini nanti akan juga jadi Naib Chancellor wanita? Tak semestinya.
Jadi wanita yang the next one mesti yang berani buat keputusan. Keputusan dalam menjadi Naib Chancellor ni bukan input-inputnya bukan yang calang-calang. Banyak dia punya perkara yang perlu kita lihat, banyak data yang kita kena teliti, banyak orang, banyak hati yang kita kena jaga. Saya salah buat keputusan, orang ni marah, orang ni tak happy, orang sana berhenti. Itu kena ambil dan kita kena, orang kata, hati ketikanya kena hati kering. Ada ketika dia kena hati kering nak buat keputusan. Hal-hal kesalahan, hal-hal integriti. Tapi penasihat saya ramai lelaki. Itu sebab dia saya kena ada balance macam tu. Sebab kadang-kadang pemikiran wanita ni minda kita kuat. Emotion kita pun kena ada. Kita rasa betul ke aku buat ni. Jadi kena didik lah. Jadi wanita the next one to be the Vice Chancellor UiTM, kena mesti orangnya kuat dan pandai membuat keputusan. Pandai ambil information tapi muka sardin. Sebab you akan collect information tapi tak boleh tunjukkan yang you sebenarnya, oh dia tu betul, orang tu salah. Terima je. Ini tak ada dalam buku. Tak ada buku leadership bagi. Saya dapat ni daripada 6 bulan memangku Vice Chancellor, 130 hari menjadi Vice Chancellor. Bukan nak kata mengelak kata ayah. Jadi saya nak ramai wanita tapi kita kena berhati-hati. Okey, itu. Bila yang berbahagia Prof bercakap tentang membuat keputusan itu, saya rasa macam nak tanya soalan banyak lagi, tetapi tak mengapalah, nanti terkeluar topik ya. Sebelum saya membuat penutup, bolehkah yang berbahagia Prof memberi sedikit kata-kata kepada wanita yang berada di luar sana untuk masa kini dan juga masa akan datang? Okay, dah masuk penutup ya? Tak ada soalan? Belum. Nanti lepas ni kita ada soalan. Sebab ini ni soalan terakhir. Sedikit kata-kata untuk wanita di luar sana. Jadi sebenarnya kalau untuk wanita ni saya cadangkan, sebab saya tengok framework tadi kan, kita kenalah, kalau boleh semua wanita benalah diri kita dalam konteks minda, dalam konteks spiritual tadi tu, rohani, dan juga dalam konteks jasmani. Kalau ada pewani buat kelas-kelas untuk mencantikkan diri, sila teruskan. That one is important. Kalau kita ada nak buat kursus-kursus NLP, itu penting. Itu nak menajamkan minda kita, nak melihat ke hadapan. Kalau kita ada kursus-kursus untuk menghafal Quran, silakan. Menghafal Quran ni very good. Ada orang, saya baca satulah, saya tak nak kata-kata lah kan, kita habis pukul berapa Prof? 12. Lama lagi ni. Ya, lama lagi. So kita kata kalau menghafal Quran ni, ada satu cerita yang saya dengar, yang saya baca dalam one of the FB-nya entry. Dia ni dah wanita, dia tua. Dia dah pencen. Masa kerja tak sempat nak menghafal Quran. Tapi dia kata bila dia pencen, dia nak menghafal lah. Sebab matanya sebelah dah glaukoma. Jadi dia imagine kalau nanti dua-dua matanya tak nampak, dia tak boleh baca Quran tu. Maka dia usahakan untuk menghafal. Noble tak dia punya vision tu. These are the thing yang kita, setiap individu wanita kena cari. Lain orang lain sebab, lain orang lain peranan, lain orang lain kenapa kita buat sesuatu perkara. Tapi kalau kita buat sesuatu perkara dengan untuk kebaikan, insya-Allah Allah balas dengan kebaikan. Jadi untuk wanita di luar sana, saya cadangkan ambil masa untuk bangunkan jati diri sendiri, ambil masa supaya kita akan boleh berperanan untuk membentuk jati diri masa depan, especially mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswi-mahasiswi kita, macam saya kata tadi, belajar hebat-hebat, dapat kerja baik-baik,
Kemudian cari pasangan yang baik-baik supaya you akan membentuk bangsa yang baik-baik juga di masa hadapan. Jadi jangan lari, kita mesti mulakan dengan mencari ilmu. Dan kalau boleh, seperti biasa ke mana-mana saja saya pergi, saya kata reading is very important. Membaca. Kalau satu hari sekarang baca satu muka surat, besok semua mahasiswa wanita UiTM kena baca 10 muka surat sehari. Kalau boleh 1 tahun 50 buku. Sementara muda dah tua besok you bukan boleh baca 1 buku sahaja. Sebab dah tak larat nak baca dah. So saya tahu kita punya timbalan ni Zura Eda ni adalah juga speed reader train to be a speed reader. I am a speed reader. So kita kena belajar, kita kena cari ilmu ini. So wanita di luar sana jangan berhenti untuk mencari ilmu. Okay? Supaya ilmu itu sebenarnya membentuk framework yang saya kata jati diri tadi. InsyaAllah. Ya, kita ada masa lagi. Mungkin kita boleh melihat soalan-soalan dan komen-komen penonton di luar sana. Mungkin pengajar majlis ingin berdasarkan kalau tengok kita dah ramai sebenarnya yang menonton dekat YouTube channel. Cuma ialah seronok sangat kat sini kan, dan penonton pun sebenarnya majoriti wanita pun dalam studio ni. Cuma yang membantu tulang belakang kita masih lagi lelaki-lelaki di luar sana lah. Jadi Prof, dekat sini sebenarnya daripada awal tadi ramai kita ada penonton, ada daripada Dr. Wan Ismahan ini, saya rasa dekat sini. Dia pun cakap Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Nur Wahidah pun daripada awal ada dengan kita. Dr. Zainab Haji Muhammad Nur pun ada dengan kita. Okey, ramailah, nak baca pun ramai dah ni Prof kat sini. Dr. Farida Zuraina pun ada cakap okey daripada FSG, yang mention lagi daripada FSG. Dekan tu, dekan. Oh, dekan. Okey, terima kasih semua. Dr. Sharifah Ruzaina pun ada daripada tadi. Daripada Menyokong education. Dekan. So ni semua orang yang monitor ni Prof. Okey. So tapi Prof, yang bestnya kat sini saya baca daripada NHS Universal Channel. Alhamdulillah. Tahniah Prof Visi dan semua wanita-wanita UiTM sebagai pemimpin, ibu, isteri dan sebagainya. Okey. Dan lain-lain lah. Okey. Tapi yang bestnya Prof, okey. Dah santai sangat pula ni kan, minta maaf. Okey. Boleh teruskan. Ada satu soalan ni. Okey. Berdasarkan perkongsian Prof tadi, kita lihat ramai wanita telah dilantik dalam pentadbiran UiTM sendiri. Jadi, adakah Prof ni seorang yang menyokong konsep feminis dengan mungkinlah maksudnya dekat sini sebab dah ramai sangat wanita, Prof ni nak ke arah ke feminism ke macam mana lah, lebih kurang lah itu ayat. Saya ulas Prof, saya ulas. Okey, jawapannya full stop no. I'm not an activist of any feminism, tidak. Tapi saya berkonsepkan performance. Saya pilih ataupun saya bersetuju untuk memilih berdasarkan performance. Ya, jadi macam saya kata tadi, evidence kena ada, kan? Evidence. Tetapi untuk memilih pos-pos yang tinggi di UiTM, kita hanya majukan sebenarnya nama-nama yang di senarai pendek tidak melibatkan saya. Kemudian dia pergi ke board. Board yang memajukannya kepada pejabat YB Menteri. Bukan saya nak lari daripada, memang macam itulah prosesnya. So di peringkat pejabat kementerian lah, Kementerian Pengajian Tinggi yang akhirnya menurunkan siapa yang harus dilantik. Itu proses pada saya penting lah. Itu memang seperti yang telah ditetapkan. Okey, so jawapannya kita tegaskan lah. No ya Prof? Saya bukan feminism, saya lebih kepada keadilan saksama semua orang tanpa mengira jantina. Okey, so kita mengambil kata kunci keadilan, kesaksamaan untuk semua orang. Okey,
Sebelum ada lagi soalan. Okey, dah hujung-hujung bertambah-tambah soalan. Okey. Sebelum tu ada komen daripada Puan Siti Nur Ain Muhammad Azizi. Betul Prof, hati mesti kering. Wanita selalu hati mudah tersentuh. Itu komennya. Okey, kemudian kita ada soalan lagi daripada Ahmad Syafi'i. Pada pendapat Prof, bagaimana Prof dapat sarankan wanita untuk terus berusaha ke hadapan tanpa melihat ke belakang semula? Oh, that one I agree lah. Bukan wanita saja, lelaki pun jangan pandang belakang, pandang depan. To me, moving forward is important. Kalau kita nak membentuk bangsa yang maju, bangsa Malaysia yang maju. Bila saya sebut Malaysia tu termasuklah Melayu, Bumiputera, Cina, India di Malaysia. Jadi kalau kita nak memajukan negara, kita jangan pandang belakang ni boleh. Pandanglah sekejap tapi jangan dengan emosi. Pandang ke hadap belakang sebab history is important. Bila kita tengok rear view kan, kita tengok untuk mengelak daripada kita ke kiri ke kanan. Jadi kita tengok rear view tu dah history lah. Kita tengok oh jangan buat itu, kita patutnya buat macam lain. Jadi kita nak ke hadapan. Jadi kalau kita asyik pandang belakang dan stuck di situ, then you will not get out of that. Jadi kita akan rasa dendam. Masalah kita ni kalau pandang belakang lama-lama kita akan dihantui oleh banyak dendam-dendam lama. Wanita ni dia suka minta maaf lah ya. Kadang-kadang kita pun memanglah kalau tu sebab jangan layan ke belakang ni. Jangan layan cerita belakang. Kalau kata dulu bos kita pernah marah kita dendam dengan dia. Jadi kita tak boleh buat kerja lah. Tapi ingat bos marah ni ada sebab dia nak mendidik kita. Contohnya lah saya jadi bos, saya memang marah, saya garang sebenarnya. Kan? Tapi garang saya tu garang sayang namanya. Garang untuk membentuk. Bukan garang apa-apa. Jangan wanita yang jadi pemimpin jangan gunakan orang kata platform office untuk melepaskan kemarahan kita di rumah bawa ke office. Kemarahan kita di office bawa balik rumah. That's not fair. Habiskan di sini, yang di rumah tu habiskan di rumah, datang office. Itu penting. Itu saya jawapan saya kepada yang bertanya soalan. Okey, so wanita di luar sana ingat kita kena tahu bagaimana untuk menguruskan emosi kita, yang dekat rumah di rumah, yang di pejabat. Betul tak Prof? Kan? Itulah cabarannya. Ya, betul. Okey, so ada soalan susulan lebih kurang lah. Okey, daripada Eva, dia bertanya, salam OIA ke? Okey, Prof kenal. Saya tak tengok muka pun saya boleh kenal. Okey, so Puan Eva ataupun Dr. Eva, Prof kenal anda, hati-hati. Salam Prof. Saya ingin bertanya, adakah wanita yang tidak begitu baik dari segi akademik ini masih boleh memimpin sesuatu organisasi atau kumpulan dengan nilai kepimpinan yang ada dalam diri mereka? Boleh jawapannya. Dia tak semestinya A4 flat wanita tu kalau dulu masa universiti dia dapat 4 flat lah contohnya, dia akan jadi vice chancellor contoh ataupun jadi pemimpin. Tak semestinya. Nak jadi pemimpin ini dia build up dia banyak benda. Tapi macam saya kata tadi lah, bangunkanlah jati diri tu. Kena kenal pasti, kena tahu semua wanita UiTM. Kalau saya tanya the next one I jemput, do you know where you are now? Mesti tahu harga diri tu kat mana, nilai diri tu dekat mana, kekuatan kita kat mana. Kalau kita tak tahu kekuatan, macam mana kita nak menguatkan orang lain? Ya. Kena tahu. So Eva, dekat mana kekuatan you? Kalau kita kuat dalam konteks teknologi contohnya, kita boleh buat video. Kita fokuskan yang itu dan orang akan nampak kita punya kelebihan. Jangan ketepikan kekuatan kita. So everybody got to highlight their strength. To me lah. That's kita tak boleh kata dia menunjuk-nunjuk ya. Saya suka orang memberitahu kelebihannya. Dan I'm good at identifying talent. Dalam UiTM ini, saya sebagai Vice Chancellor, saya pick and choose orang yang work with me.
Semua pemimpin kena. You are coordinator. Siapa bawah you? Siapa you nak pilih orang bawah you? You kena belajar daripada sekarang. Daripada dulu lagi saya belajar memilih siapa dia the right person to be with us. Sebab kita nak capai sasaran. Sekarang ni BTU bagi kita KPI. Apa yang kita nak capai dalam tahun 22 ni. So kita kena plan perkara tersebut. So people yang work with us to matters. So Eva, if you are given that PI by bos ada sini, so kena pastikan dalam bulan 10 dah capai dah, kan? So you work it out, okay kan? Itu pandangan saya lah. Eva can come and see me personally. Okey, itulah kita duk cakap Eva salah seorang staff kita, tapi sebenarnya Eva ni tahu. Tak, saya sebenarnya pelajar UiTM Puncak Alam daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Sebenarnya kita bersiaran ni, sebenarnya pelajar-pelajar kita pun menonton sekali. Okey, saya boleh ulas soalan jawapan itu dalam konteks student. Ya, silakan. Bila semalam MPP datang jumpa saya, dia kata, "Prof, apa harapan Prof terhadap kami?" Saya jawab apa semalam Syah Mimi? Saya sebut belajar kuat-kuat. Pelajar mesti try dapat 4 flat. Kan? Itu ukuran yang paling mudah untuk pelajar cemerlang. Walaupun saya kata tadi untuk pemimpin, kalau tak berapa bagus, tak akan dapat juga kan, insya-Allah kalau you tambah baik. Tapi kalau currently you ni memang pelajar, fokus kepada tugas kita. Fokus kepada you nak attend kelas. You nak belajar banyak, baca sebanyak mungkin. Saya yang paling saya sesal dalam hidup saya adalah saya tidak rajin sangat membaca when I was young then. Adik-beradik saya semua rajin baca, tapi saya tak berapa nak rajin baca. Tapi saya pick up pembacaan tu lepas saya dah masuk masters. Which I missed it during the degree lah, sebab degree tu masa tu banyak ya kat sini kan. So sebab kat United States ada macam-macam benda kita buat di sana kan. Pergi spring break saja dah pergi melawat sana melawat sini kan. Jadi untuk yang belajar ni, kalau boleh dapat ilmu sebanyak mungkin sekarang masa you belajar. Dan connect yourself with people from outside of your program. From outside of your boundaries. Kalau duduk di Puncak Alam, dapatkan connection dengan pelajar-pelajar daripada luar Puncak Alam. Now, it's possible online. Dapatkan daripada luar negara. Go through OIA, International Office, untuk dapat connection kelas-kelas yang global. Kan UG ada banyak kelas-kelas global, classroom yang dikendalikan oleh ACA dan juga UiTM Global. Jadi ini peluang untuk semua pelajar-pelajar kita, tak kiralah wanita ataupun lelaki, untuk connect dengan pelajar di luar negara. Ini yang kita nak jadikan UiTM globally renowned. Jadi pelajarnya juga dikenali oleh counterparts di universiti-universiti luar negara. Jadi kalau saya tanya student, apa universiti yang dia tahu di luar Malaysia, kalau seorang pun tak boleh, satu pun universiti tak boleh jawab, masalah saya. That will be an indicator. Nanti the next walkabout saya akan tanya. Saya akan tanya soalan itu. So apa universiti luar negara yang mereka lihat? Sebab kalau kita tak ajar mereka nak tengok apa, mereka akan mula memikir benda yang di luar konteks. Jadi as a student, you need to know, sekurang-kurangnya boleh jawab NUS contoh kat Singapore. So bila dah tunjuk cakap NUS, have you seen their website? My next question, bukalah website NUS tu. Macam mana NUS tu student experience-nya berlaku. By doing that, I think saya boleh menukar mindset pelajar-pelajar di UiTM. Itu yang saya harap kita boleh berlaku. Zuraida, kita buatlah macam tu. Jadi kita tak payah pergi jauh-jauh. We don't have to spend money actually sebenarnya. Kita cuma tukar mindanya, set mindanya, insya-Allah. Ya, saya setuju dengan Prof. Mindset tu kena betul. Okey, boleh tak kalau saya ambil lagi 2 je soalan Prof? Boleh. Sebab menarik juga 2 soalan ni. Okey, yang sebelum tu untuk yang berada di UiTM channel, mungkin sebenarnya makin lama banyak pula soalan ni.
Jadi saya rasa saya pilih 2 je dahulu. Yang lain tu kemudian tu insya-Allah kalau ada rezeki kita akan cuba jawab ataupun mungkin pintu Prof kat atas terbuka untuk sesiapa berjumpa Prof. Saya memang polisi saya open door polisi. Okey. Cuma yang jaga gate ni adalah lelaki. Okey. So nak melepasi lelaki itulah. Okey, kita pergi 2 soalan yang saya rasa saya pilih. Saya pilih berdasarkan soalan yang Ya. okey. Assalamualaikum Prof. Ni daripada Atir Ismail. Saya daripada utusan Malaysia. Oi. Okey. Berapakah nisbah mahasiswa lelaki dan wanita di UiTM atau mungkin di peringkat pendidikan tertiari di negara ini? Apakah projection terhadap masa depan? Saya dah sebut tadi kat UiTM ni 70% woman. 70% woman. So itu kita pukul rata lah. Tapi kalau ambil by program it will be different. Ya. Kalau kita ambil by program dekat engineering rationya ramailah lelaki daripada wanita. Okey? Tak juga dah hampir dah sekarang dia kan dah kata dah hampir sama. Dulu mechanical used to be kan. Mechanical ni ramai lelaki lah. Okay? Mungkin yang itu patut wanita penetrate sekarang kan. Tapi kalau electrical ramai wanita. Program-program kalau di dalam UiTM ni yang saya berani cakap lah, kalau di luar UiTM ni kan takut salah statistik. Okay? Dalam UiTM kita memang ramai wanita. Staff pun kita ramai wanita. Bila saya sebut ramai itu dia melebihi 50%. 50%. Tadi saya sebut specifically 70%. Itu dari data lah BTU Itu kita 70% wanita. Dia about 69 something tapi saya sebutlah 70%. Okey. Okey, terima kasih Prof. Okey, ini satu soalan yang mungkin terakhir. Okey. Soalan ni saya pilih sebab dia macam dekat sikit dengan hati Prof untuk dijawab. Ini daripada Nur Aminah Ramli. Salam Prof, saya Nur Aminah dari pengerusi Pewani UiTM Perlis. Orang Pewani ni. Soalan saya, bagaimana Prof menyeimbangkan masa antara kerja dan keluarga? Silakan Prof. Macam mana saya menyeimbangkan Saya ikut hati. Bukan emosi, saya ikut hati. Kalau saya seimbangkan tu saya ikut hati. Saya bangun pagi saya bangun pukul 4.30. Saya bangun 4.30. So kalau wanita semua kena bangun pagi. So early riser orang kata catch the worm. Early birds catch the worm. So dah lama saya amalkan benda ni. Kita memang bangun pagi. Saya minta saya berdoa sebenarnya. Saya berdoa pada Tuhan. Time memang 24 jam. Yang bertanya tadi, time memang 24 jam. Tapi kalau kita buat sesuatu yang baik, dia translate kepada berkat. Jadi walaupun masa tu 24 jam, dia akan jadi banyak benda boleh dapat. Kalau you ada 5 minit tapi you banyak dapat, itu maknanya 5 minit yang berkat. Itu saya ukur. Itu saya ukur diri saya sendirilah. At the end of the day, saya memang orang ukur. Cuma saya tak catat je tapi dalam hati. Kan? Macam tu saya mengimbangi. Keluarga pun sama. Tapi kita kena communicate. Ni kadang-kadang wanita dia tak communicate. You ingat husband you tahu apa yang you nak. Dia tak tahu. Kan? Woman like surprises. Ni laki-laki lagi lama lagi ni kan. Woman like surprises. Tapi husband you, kalau you tak cakap dengan dia apa dia nak, apa you nak you ingat dia tahu apa you nak? Tak tahu. Kan? Kan Prohada ni very good couple lah, I would say. Dengan Prof Azmi. Kadang-kadang kita pencemburu juga tengok dia kan, tapi cemburu baik. Bukannya bukannya tak happy. So kita suka tengok orang bergembira kan. Jadi untuk mengimbangi time antara kerja dan juga family ni, family is always number one. Tapi settle family tu dulu. Bila family kita settle, makannya cukup kan. Kadang-kadang saya yang tak cukup makan kan. Tapi kita lebihkan dululah. You ask around. Bercakap. Kan, bercakap. Siapa yang tak bercakap dengan suaminya?
Belajar bercakap. Sebab communication is key. If you don't tell what you want, if you don't tell him what kind of present you want, you ingat you dapat ke? Tak. Lepas tu dia tak ingat pun birthday. Dia tak ingat birthday. Dia tak ingat pun birthday you. Lepas tu you marah ya. Allahu Akbar. Hint lah. Hint. Hello. Tak lama lagi birthday I. Kalau dapat. Tak dapat maksudnya rezeki tak ada. But honestly, itu cara saya lah. Saya communicate je. Sebelum, bila saya balik, saya balik pukul 9, dia pun balik lebih lambat daripada saya sebenarnya. Jadi, sama ada saya tunggu atau saya tak tunggulah. Kalau saya tak tunggu, selamat. Kalau saya tunggu, maknanya kita akan makanlah pun dia bawa balik. Macam malam tadi, dia bawa balik sate tapi saya dah selamat. Jadi, pagi tadi saya tengok, sate you beli? Kita kena buatlah something surprise. Ini tadi saya katakan dia, nanti ayah tengok saya bersiaran. Jangan lupa kena highlight suami, kata dia. Thank you lah soalan tu. Ya, okey. Terima kasih lah so jangan lupa suami yang dah bersuami. Okey, betul. Yang belum bersuami tu saya pun tak ada ucapan untuk mereka, Prof. Okey. Okey. Daripada suara saya rasa itu sahaja soalan. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalannya dekat sini. Okey. Tapi kita ambil yang itu saja, insya-Allah. Yang lain mungkin kita kena buat ada satu sesi lagi. Kita gabungkan lelaki dengan perempuan pula atas pentas. Kita tengok. Ataupun soalan-soalan itu boleh channelkan pada saya and then I will try and okey. Nanti saya akan uruskan ini. Okey, so saya baca komen lah sedikit. Terbaik Prof VC, amat bersetuju dengan banyak yang disarankan, insya-Allah, daripada Profesor Dr. Mazira Putih. Kemudian ada juga ni, ada seorang lagi, Patah Hati namanya, Prof. Bagi saya, nak dihormati, disanjung, kena patuhi undang-undang, kata si Patah Hati. Okey, daripada Farhan Hakimi ada juga soalannya. Ada juga yang bertanya, boleh senaraikan buku-buku yang Prof baca? Ada soalannya. Okey, ada juga ni NHS Universal Channel lagi. Saya suka baca apa yang dia cakap. Tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Bagaimana? Sebenarnya dia tanya soalan, tapi saya suka statement dia tu. So, insya-Allah nanti saya akan majukan soalan dia dan terima kasih. Dan last sekali daripada Roslini Haji Mustafa, okey. Masa itu penting setiap hari. Jadi masa itulah digunakan untuk keluarga dan kerjaya, uruskan rumah tangga dulu, settle, dia kata. Okey. So itu daripada kita punya YouTube. Saya serahkan kepada moderator semula. Terima kasih pengacara majlis. Itulah jawapan-jawapan yang diberikan oleh yang berbahagia Prof ya. Cuma saya tertarik yang the last part tu tadi tentang keseimbangan wanita antara kerja raya dan isteri dan rumah tangga ya. Dan sabar wanita juga perlu sabar. Sabar itu bukan sahaja iman yang tertinggi di dalam Islam, tetapi sabar itu juga adalah salah satu ciri jati diri ya. Sabar bukan bermaksud kita kalah, sabar dengan komunikasi. Kalau kita sabar aja tetapi memendam perasaan, satu ketika meletup pun rosak juga jati diri ya. Saya rasa baiklah, setakat itu saja. Nampaknya masa yang diperuntukkan selama 2 jam telah pun berakhir. Dipenuhi dengan sangat lemak berkrim ilmunya. Terima kasih sekali lagi yang berbahagia Prof kerana sudi bersama kita untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan bersama dengan keluarga UiTM. Terima kasih juga kepada para penonton di studio dan juga penonton di luar sana yang masih setia, terutamanya wanita-wanita hebat yang sering memperkasakan jati diri anda. Kita semua hebat. Saya kembalikan kepada saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kepada saya. Okay. Syukur Alhamdulillah kita berakhir sudah webinar yang kita nanti-nantikan. Okay, webinar ini diulang. Ini adalah anjuran Institut Kepimpinan Bahagian Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pewangi UiTM. Terima kasih diucapkan.
Jadi Prof, kita ada sedikit cenderahati nak disampaikan. Dengan sukacitanya saya menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Hajar Zuraidah Ibrahim bagi menyampaikan sedikit cenderahati kepada panel dan moderator kita. Dipersilakan. Okey, saya menjemput tetamu yang berada dekat sini bersama-sama atas pentas untuk kita ambil gambar sekejap. Tak payah 2-3 kali turun naik semua. Okey, bagi penonton-penonton yang masih setia di YouTube channel kita, terima kasih diucapkan atas kesudian anda bersama dengan kami daripada jam 9.45 pagi tadi. Dan sebelum tu nanti kita akan ada sedikit persembahan rakaman daripada pensyarah Fakulti Filem, Teater dan Animasi dengan nyanyian yang khas dibuat untuk wanita di luar sana. Okey, so jangan lupa untuk isikan kedatangan anda juga. Di pautan telah diberikan di chat box ya, yang berada di online. Okey, kita sesi bergambar terlebih dahulu. Okey, inilah barisan pemimpin-pemimpin kita, wanita-wanita. Okey, terima kasih. So, kita terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Wakil Pewani yang hadir hari ini, Penolong Naib Chancellor, Wakil Timbalan Naib Chancellor UiTM, dan terutama sekali dua wanita di atas pentas ini, iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Hamidah daripada Pewani dan juga Naib Chancellor kita yang memang kita tunggu-tunggu untuk dia bercakap, iaitu Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajah Roziah Muhammad Jano, Naib Chancellor UiTM. Jadi terimalah persembahan khas untuk anda semua yang berada di YouTube channel, dan insya-Allah ada masa dan ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bak selembut sutra, kerlingan mempersona tingkah laku dan melangkah susila. Bak selembut sutra, gerak gaya budayanya dijaga dan belayannya sopan berbicara, gemalai gemersi, sehening bayu pagi. Ayu, ayu, yang terpancar di wajahmu, sentosa selalu. Ayu, ayu, anugerah yang diberi, kekuatan kita sebenarnya. Pahit getir hidup
menanti